Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang dihormati pengurusi tetap yang berbahagia Datuk Saripah Aminah Said Mohamad, Timbalan Pengurusi Tetap yang berbahagia Datuk Dr. Azizah Johor, yang berhormat Datuk Seri Dr. Naraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Bagi tepukan kepada Datuk Seri Dr. Naraini. Yang berbahagia Datuk Nurhaliza Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Barisan Kepimpinan Wanita UMNO Malaysia, wakil-wakil dari Ahli Majlis Tertinggi Kerja Malaysia, ketua-ketua wanita negeri dan para perwakilan yang saya kasihi sekalian. Syukur saya Siti Hajar binti Mubin daripada UMNO bahagian Jerantut mewakili wanita UMNO di Negeri Pahang mohon membahaskan ucapan dasar Ketua Wanita. Syukur Alhamdulillah dengan limpah dan izinnya kita dapat berkumpul di Dewan yang maha bersejarah ini. Sebelum ini kita semuanya terbatas disebabkan COVID-19. Dan pada hari ini saya lihat kita semua bersemangat membara dengan kemenangan PRN Johor baru-baru ini. Dalam Dewan semua bercerita kemenangan dan kemenangan. Tahniah sekali lagi kepada Ketua Wanita dan semua jentera pilihan raya Johor dan Melaka juga, dan semua jentera-jentera seluruh Malaysia yang menjadikan kenyataan bahawa selama ini kita sentiasa dimomok-momokkan, maknanya UMNO ini tidak akan bangkit. Syukur Alhamdulillah. Dan ada juga yang mengatakan suara-suara sumbang yang menyatakan bahawa kita ni adalah itik tempang. Tak sangka itik tempang sekarang ini sudah menjadi angsa putih bersih terbang ke angkasa. Tahniah UMNO bangkit sekarang. Kita ni wanita tak kenal penat lelah. Baru saja balik daripada Johor, hari ini dah bergegas ke PWTC untuk menjalankan tanggungjawab, untuk menunaikan tanggungjawab kepada UMNO. Inilah yang di depan saya inilah adalah wanita-wanita wajah yang beruratkan dawan, bertulangkan besi, tak ikuti penat lelah dan sanggup meredah lautan api. Saya selaku pembahas daripada Pahang ingin membahaskan usul ekonomi, yang mana saya nak menyentuh ekonomi kerana seperti yang kita ketahui, kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang agak teruk akibat daripada kerakusan pemerintahan Pakatan Harapan selama 22 bulan apabila berjaya menumbangkan Barisan Nasional di PRU ke-14. Hinggakan hutang negara meningkat dari 686.6 bilion pada tahun 2017 kepada 1 trilion pada Januari 2022. Lebih 37,000 usahawan mikro dan PKS terpaksa menutup operasi kerana sudah tidak mampu lagi bertahan menanggung kos operasi. Lebih 100,000 hilang pekerjaan dan menambahkan lagi kadar pengangguran kepada 745,000. 50% dari penganggur itu adalah kita wanita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi syukur Alhamdulillah setelah Kerajaan Keluarga Malaysia di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia mengambil alih tampuk pemerintahan, beliau telah memfokuskan pada pemulihan ekonomi. Ini terbukti dengan harga komoditi sawit
daripada pada asal dulu masa pemerintahan Pakatan Harapan, kita harga sawit ada 250, 300 setan. Sekarang sudah naik kepada RM1,000 satu tan. Manakala harga minyak sawit mentah telah mencecah purata 6,000 dan kini dianjurkan mencecah sehingga 9,300 satu tan. InsyaAllah. Inilah yang rakyat mahukan. Kerajaan yang betul-betul membela rakyat. Bukan kerajaan yang bercakap siang dan malam. Dapur tak berasak weh. Orang faham khabar. Anak bini nak makan benda. Sebab asyik berpolitik saja. Sedangkan ekonomi negara hancur. Anak muda lepasan ijazah banyak yang menganggur. Macam mana kita nak tarik pengundi muda di bawah 18 tahun? Demo ni belajar tinggi. Tapi kerajaan tak boleh menyediakan pekerjaan. Kita pun sebagai ibu bapa susah hati. Anak duduk kat rumah. Kerja tak ada. Makan tidur. Maka kalau kita tidak dapat menangani masalah ekonomi ini, maka janganlah harap kita nak dapat undi 18 tahun pada PRU ke-15 nanti. Justru itu, saya ingin mengajak wanita untuk serta dalam satu pasar pembangunan ekonomi baru, iaitu pasaran dan pekerjaan di atas talian. Jadi ini senang je puan-puan, sebab saya nak anjurkan, sebab bila tadi saya dengar terdapat pengangguran dan ramai ibu-ibu tunggal, hampir 1 juta ibu tunggal kan. Jadi mengapa tidak kita gunakan perniagaan di atas talian ini untuk kita menambahkan pendapatan kita. Simple je. Tak perlu ada kedai, tak perlu ada permis yang tinggi dengan sewa yang tinggi, hanya duduk di rumah dan kita cari produk yang sesuai dengan kita. Maknanya peluang hari ini tidak lagi setakat dalam negara. Bahkan banyak peluang-peluang pekerjaan secara atas talian yang boleh dilaksanakan di dalam talian. Secara amnya, ekonomi baru ini diberi nama gig economy. Umum tahu gig economy ini ialah Foodpanda, Grab dan Shopee. Namun ia adalah lebih daripada itu. Contohnya, syarikat yang terkenal berkonsepkan gig economy adalah seperti berikut. Rocket Lawyer di US dan UK menawarkan khidmat guaman atas talian. Kalau kita nak cari peguam, tak payah nak pergi ke syarikat guam tu, kita boleh telefon saja melalui online. Begitu juga dengan Thumbtack USA menawarkan khidmat komunikasi dan nasihat profesional. 99 Design Australia menawarkan khidmat pereka grafik dan VIP Kit China menawarkan khidmat belajar bahasa Inggeris. Ya, ini adalah contoh-contoh perniagaan di atas talian yang perlu dan kita boleh ambil dan kita boleh praktiskan di Malaysia. Maka dengan ini, di sini saya ingin menyeru pihak kerajaan supaya membantu segenap lapisan masyarakat, khususnya wanita yang untuk terlibat dalam ekonomi digital ini. Justru itu saya ingin mendesak supaya seperti berikut. 1. Menawarkan kursus secara online kepada umum atau wanita setempat untuk mengeksploitasikan tools ataupun aplikasi untuk menjalani dan memahami peranan gig ekonomi dalam ekonomi dunia. Melaksanakan program mentoring sukarelawan, dicadangkan menawarkan diri untuk memberi khidmat kepada mereka yang mahu terlibat dalam ekonomi ini. Melaksanakan dan membangunkan satu portal network untuk suai kenal dan rating perkhidmatan. Portal ini dibangunkan oleh NGO dan
dengan bantuan dari kerajaan, mewujudkan rangkaian-rangkaian kepakaran dan aspek perakaunan, pengurusan rumah tangga, psikologi, pembelajaran atas talian, insurans dan banyak lagi. Rangkaian ini boleh dibentuk menggunakan konsep MLM dan dari segi pengurusan bukan model perniagaan. Di bawah Kerajaan Keluarga Malaysia, di bawah Kementerian dan Ekonomi Keusahawan, di bawah Menteri Keusahawan dan Ekonomi Tan Sri Noh bin Haji Omar telah mendirikan berbagai kemudahan seperti Tekun Nasional, PUNB, SMB dan lain-lain. Contohnya Tekun Nasional mendirikan kemudahan membentuk kursus latihan pinjaman untuk memulihkan penambahan modal perniagaan bagi semua usahawan peniaga kecil dan besar. Bagi memberi peluang kepada anak muda yang ingin memulakan perniagaan dan keusahawanan. Tekun sendiri telah membantu seramai 46,000 wanita. Jumlahnya melebihi 450 juta pembiayaan diberikan kepada perniagaan atas talian di seluruh Malaysia. Dengan kepahaman kepada konsep ekonomi digital hari ini, wanita perlu terus berdaya saing dan berdaya saing. Contohnya, timbalan pengurusi tetap, wanita ini adalah merupakan orang yang patuh dan komited di dalam membuat pembayaran hutang. Dan itulah menyebabkan Tekun Nasional ini banyak memberikan pinjaman kepada wanita, kerana dalam tahun 1998, perangkaan 1998 hingga 2022, kebanyakannya peratusan pemberian kepada wanita melebihi kaum lelaki, iaitu wanita 55% diberi pinjaman berbanding lelaki 45% sahaja. Maka di sini kita ambillah peluang untuk kita membuat pinjaman ataupun berjumpa dengan pihak tekun untuk kita meluaskan ataupun memulakan perniagaan. Kerana tekun banyak menyediakan kemudahan-kemudahan dia. Satu daripada kemudahan yang saya ingin terangkan di sini iaitu program pembiayaan bagi memperkasakan golongan wanita. 20 juta dengan pinjaman maksimum 100,000 untuk 10 tahun bayaran balik. Ya, inilah kalau tuan-puan nak mulakan perniagaan ataupun nak memulakan perniagaan ataupun nak membetulkan, kalau sesiapa yang sudah berniaga tetapi disebabkan oleh COVID terpaksa tutup dan nak buka semula, kita boleh bantu daripada segi modal. Begitu juga Tekun Niaga membiayai sehingga 100,000 untuk tempoh 10 tahun. Yang paling special untuk wanita pada hari ini, Tekun ada menyediakan satu pembiayaan kelompok, iaitu Tekun Nita. Tekun Nita ni sama lebih kurang dengan amanah ikhtiar, yang mana dia akan mencari 5 orang untuk jadi satu kumpulan. 5 orang itu akan boleh dibagi pinjaman sebanyak 20,000 seorang. Jadi carilah teman yang setia, teman yang boleh digabungkan untuk menjalankan perniagaan. Jadi cari 5 orang. Seorang boleh pinjam, tapi ikutlah perniagaan yang puan-puan dan perempuan rasa selesa. Biasanya kalau wanita ni sinonim dengan kecantikan,
ataupun tudung ataupun baju dan sebagainya. Wakil Biasanya Pahang. dengan kosmetik, ya. Wakil Pahang banyak lagi ke? Masa kecederaan pun dah habis. Okey. Maksud saya, kalau kita dah ada kawan, nanti kita carilah gabung 5 orang dan kita mulakan perniagaan untuk menjadikan satu kumpulan yang mantap dan mudah untuk kita membayar balik kepada tekun. Akhir kalam, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Datuk Seri Warosdi Wak Ismail, Menteri Besar Pahang, kerana sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama kepada wanita Pahang. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan, saya selaku Ketua Wanita Pahang memohon pucuk pimpinan UMNO dari Barisan Nasional untuk mengenepikan peranan, jangan mengenepikan peranan dan sumbangan wanita dalam arena politik. Wanita sentiasa berdiri teguh, melangkah ke hadapan bersama-sama menggalas tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat. Justru itu sasaran 30% penglibatan wanita dalam politik dan proses membuat keputusan perlulah dipraktiskan dan direalisasikan, bukan hanya slogan semata-mata. Sekian, wanita Pahang mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih wakil dari Pahang.